Oleh sebab Allah Tuhan you dan Tuhan I, maka apabila kita nak menggunakan kalimat Allah, kita nak panggil Allah, kita nak sebut Allah, kita kena kenal lah siapa Allah. Don't you agree with me? You setuju tak dengan I? You nak guna kalimat Allah. Allah Tuhan you. Itu benar. You pun nak guna kalimat Allah. Okey? Tapi you kena tahu siapa Allah. Oh, okey. Logik. Dr. Daniel, kena kenal lah siapa Allah. Betul. Masa itulah saya baca kat dia ayat Quran surah Al-Ikhlas. Ini dia Allah. Qul huwallahu ahad. Say Allah, He is one. Bila baca tu suara saya tinggi lah kat siapa pun. Say Allah, He is one. Bagi dia dengar terkejut. Katakanlah Allah tu Esa. Allah is your focus. Allah pergantunganmu. Lam yalid wa lam yulad. Allah has no son. Spesifik. Sebut kat dia Kristian. Oh. Jadi you nak guna kalimat Allah, you kena faham. Allah dia Esa. Dia tidak ada sekutu. Dia tidak ada anak. Isu kalimat Allah berdasarkan keputusan mahkamah baru ini. Saya menjawab selepas saya mendengar ucapan yang dibuat oleh PM kita. PM kita telah berucap baru-baru ini, dan dalam ucapan beliau ada menyentuh tentang isu kalimah Allah. Berdasarkan apa yang PM sebut. Pertama, beliau mengatakan kerajaan akan tetap mengikut keputusan yang telah dibuat pada tahun 1986 yang juga telah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja, bahawa penggunaan kalimat Allah dan kalimat-kalimat khas seperti Baitullah, solat dan Kaabah hanya khusus untuk orang Islam sahaja. Dikecualikan bagi Sabah dan Sarawak sebab mereka telah menggunakan kalimat itu sekian lama. Dikecualikan. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya untuk edaran sesama mereka sahaja. Bukan untuk edaran orang lain. Tidak boleh. Sabah dan Sarawak ada pengecualian. Dan disebabkan kes mahkamah itu berkaitan dengan seorang orang Sarawak yang membawa masuk bahan-bahan dari Indonesia yang ada kalimat Allah, custom merampasnya, kemudian dia bawa kes ke mahkamah, dan baru-baru ini kesnya itu menang sebab dia orang Sarawak, maka di Sarawak memang dia berikan pengecualian bahawa apa-apa publication mereka ada kalimat Allah diizinkan, tapi untuk penggunaan mereka sahaja. Jadi kes itu menang. Dan PM kita mengatakan kes itu rayuannya ditarik balik ataupun tidak akan dibuat rayuan oleh kabinet sebab memang dasarnya telah jelas bahawa untuk Sabah dan Sarawak memang diberikan pengecualian. Jadi tak perlulah kita nak pursue, nak sambung lagi kes ni sebab kes pada asalnya melibatkan orang Sarawak yang memang diberikan pengecualian. Dan PM juga mengatakan dia telah menelefon Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan beliau mengatakan beliau telah maklumkan pada Yang Mulia Tuanku bahawa pihak kerajaan akan terus menyokong keputusan dasar 1986 yang tidak mengizinkan di Semenanjung non-Muslim menggunakan kalimat Allah, Baitullah, solat dan Kaabah, tapi diberikan kelonggaran hanya pada Sabah dan Sarawak dengan batas-batas yang tertentu. Jadi PM kata yang di-Pertuan Agong selepas mendengar sebutan beliau itu, baginda memperkenankannya.
Dan kemudian jemaah menteri telah minta izin pada Yang Mulia Tuanku untuk mengadakan perbincangan tambahan untuk memperkemaskan lagi undang-undang dan cara kelola, tata kelola tentang isu kalimah Allah ini. Jadi saya rasa alhamdulillah lah. Maksudnya keputusan dasar tidak berubah. Di Semenanjung tidak boleh menggunakan kalimah Allah. Di Sabah Sarawak sebab penggunaan kalimah Allah sudah berlalu sekian lama, maka diberikan kelonggaran tapi sekadar untuk mereka sahaja. Dan tindakan seterusnya jemaah menteri sudah ambil untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong jika perlu dibawa pada majlis raja-raja untuk perincian supaya kes kalimah Allah ni boleh selesai dengan cara yang lebih mantap dan lebih baik. Saya rasa okeylah sekadar itu. Tak perlu bising-bising dah. Tapi saya mengharapkan, memang saya minta jemaah menteri tolong awasi benda-benda ini. Jangan miss apa-apa pun, sebab kedengaran dari orang-orang undang-undang sana sini pelbagai pandangan. Tadi saya minta PM, jemaah menteri tolong halusi bab ini. Kalau dengar dari ucapan PM macam tak ada apa-apa. Tapi kalau dengar dari peguam-peguam macam ada apa-apa, tolong settle this case once and for all. Dan saya nak menjawab juga dalam konteks ini ketika non-Muslim datang pada saya bertanyakan tentang penggunaan kalimah Allah. Saya nak beritahu jawapan saya pada mereka. Non-Muslim datang pada Dr. Daniel bertanya tentang boleh tak kami guna kalimah Allah. Ada yang Kristian dan sebagainya. Dan jawapan saya tak pernah berubah. Jawapan saya tak pernah berubah pada semua ketika. Saya akan beritahu pada mereka, pertama, please take note, saya kata, Allah is your God and my God. Allah creates you and me and He creates everything. Allah dia Tuhan kamu dan Tuhan saya. Dia Tuhan segala-galanya. Maka yang Kristian itu berkata, oh, jika demikian, jika saya berkata Allah Tuhan saya, tidak salahlah. Dia berkata. Saya berkata, memang tidak salah. Itu sebenarnya. Kristian berkata Allah Tuhan dia. Betul lah tu. Takkan kita nak berkata, dah, Allah tu Tuhan orang Islam saja. Dia bukan Tuhan orang kafir. Kalau kita berkata demikian, kita yang sesat. Allah itu walaupun orang tu kafir, Allah Tuhan dia. Tapi orang itu sesat, tapi Allah Tuhannya. Jadi Kristian tu berkata, oh dia nak menggunakan kalimat Allah dengan mengatakan Allah Tuhan saya, Tuhan dia, okeylah. Saya kata okey, dan itu sebenarnya Allah is your God and Allah is my God and Allah creates everything. Tapi belum selesai. Yang kedua saya berkata, oleh sebab Allah Tuhan you dan Tuhan I, maka apabila kita nak menggunakan kalimat Allah, kita nak panggil Allah, kita nak sebut Allah, kita kena kenallah siapa Allah. Don't you agree with me? You setuju tak dengan I? You nak guna kalimat Allah. Allah Tuhan you. Itu benar. You pun nak guna kalimat Allah. Okey? Tapi you kena tahu siapa Allah. Oh, okey. Logik. Dr. Daniel, kena kenallah siapa Allah. Betul. Masa itulah saya baca kat dia ayat Quran surah Al-Ikhlas. Ini dia Allah. Qul huwallahu ahad. Say Allah, He is one. Bila baca tu suara saya tinggilah kat siapa pun. Say Allah, He is one. Bagi dia dengar terkejut. Katakanlah Allah tu Esa. Allah is your focus. Allah pergantunganmu. Lam yalid wa lam yulad. Allah has no son. Spesifik. Sebut kat dia Kristian. Oh. Jadi you nak guna kalimat Allah, you kena faham. Allah dia Esa. Dia tidak ada sekutu. Dia tidak ada anak. Jadi you tak boleh kata Allah itu ada anak Tuhan bernama Jesus. Itu bukan Allah. Itu Tuhan ciptaan you. Allah has no son. He is one. Bila you kata Tuhan itu ada anak, definitely dia bukan Allah. Allah has no son.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, and nothing is similar to him. Nothing. Jadi bila you sebut kalimah Allah, you nak guna kalimah Allah, okey. Tapi dia tak ada anak, dia tak ada isteri, dia tak ada ibu, dia tak ada sekutu-sekutu, and nothing is similar to him. Baru dia senyum. Okey. Jadi cara saya gunakan kalimah Allah tu salah lah. Sebab saya ingat Allah itu dia ada anak. Dia kata dia lah untuk diri dia. Ya. You nak guna kalimah Allah, ini syarat-syaratnya. Tak layak lah orang Kristian guna kalimah Allah kalau begitu. Dia sendiri jawab. Sebab Allah tidak ada anak. That's right. Betul. Itu isunya. Jadi sampaikan ini pada yang non-Muslim, menteri-menteri, bagi dia faham siapa Allah. Jangan hanya kita bincang isu, tapi dia belum kenal Allah. Yang menteri-menteri DAP dan sebagainya, maklumkan pada mereka who is Allah. Menteri-menteri Muslim beritahu pada Muslim, pada menteri-menteri non-Muslim, who is Allah. Tell them. Menteri-menteri, jangan hanya bincang isu. Bagi tahu siapa Allah. Tell them who is Allah. Boleh saya jumpa YB non-Muslim, mereka tak kenal Allah. That means YB non-Muslim tak kenal Allah. Saya jangkakan YB Muslim tak beritahu siapa dia Allah pada mereka dan siapa dia Muhammad alaihi salatu wassalam.